Yang ketiga ni adalah VAR simulation juga, tetapi lebih kompleks, lebih detail, lebih menyukarkan diorang. Okey, di mana dalam second punya VR simulation ni, VAR ataupun video assistant referee dan juga assistant video assistant referee ni akan didedahkan dengan situasi-situasi permainan ataupun tackle-tackle ataupun yang akan diorang tengok tu lebih kompleks, lebih susah, lebih detail nak compare dengan yang video VR simulation yang first tadi tu. Okey, yang ini lebih kompleks, dan untuk yang kedua ni dia terbahagi juga kepada 3 session, di mana setiap satu session tu terbahagi ataupun akan berlangsung selama 3 hingga 5 minit juga, sama macam yang first tadi. So lebih kurang dalam 15 minit untuk ketiga-tiga session ni. So masa ni lah kehebatan kepala otak assistant video assistant referee ni dan juga video assistant referee ni, VR dan juga AVR ni akan diuji. Masa inilah diorang akan didedahkan dengan satu environment yang lebih stres, suasana-suasana dalam stadium dengan orang menjerit. Walaupun diorang ada dalam bilik, tapi diorang still boleh dengar environment ataupun situasi apa yang berlaku dekat padang tu kan, sebagai diorang pakai earphone tu kan. So diorang didedahkan dengan situasi macam tu supaya walaupun dengan bising, dengan manusia, dengan penyokong yang marah-marah tu, diorang still boleh control, relax untuk membuat keputusan yang tepat. Kemudian diorang juga akan dilatih supaya dapat membuat keputusan dengan tepat. Okey, diorang akan diuji, akan dilatih untuk membuat keputusan dengan tepat, dan juga untuk membuat keputusan yang efisien, juga keputusan yang perlu saja. Kalau keputusan tak perlu ataupun ada situasi-situasi ataupun tackle-tackle yang memang tak fall, memang tak penting pun memang, ataupun dia dive, player to dive, so let go. Tak payah tengok, tak payah replay, teruskan je, jangan kacau pengadil kat dalam padang tu. So macam inilah diorang akan di-train. So kita akan pergi yang part keempat dalam offline training. Okay, so tadi tu dah pergi kepada VAR simulator kan. VR simulator ada yang simple, dan VR simulator ada yang jenis kompleks, jenis yang heavy punya kan, lebih kompleks, lebih detail. Dan dalam offline training yang terakhir ni, diorang akan menjalani satu session iaitu live ataupun pre-recording 90 minutes match. Diorang kena tengok satu perlawanan full match, okey, di mana dalam perlawanan tu diorang kena tengok dan diorang kena analisa manakah ataupun ada tak situasi-situasi yang boleh dikenakan ataupun perlu menggunakan VAR. Wow, ini memang best lah aku cakap. Setiap seorang daripada mereka, VAR, AVR dan juga termasuk replay operator juga. Masa ni lah ketiga-tiga orang pegawai ni, VAR, AVR dan juga RO ni akan diuji nak tengok diorang punya concentrate, diorang punya fokus ni, diorang boleh apply tak apa yang diorang belajar tadi tu dalam session yang last offline training ni. Okay, so kita pergi next step, iaitu step yang terakhir, iaitu non-competitive live training. Okay, untuk non-competitive live training ni, pengadil ataupun pegawai-pegawai yang akan terlibat adalah termasuk referee. Macam yang tadi tu offline training, referee tak masuk kan. Okay, untuk non-competitive live training ni, referee tadi dipanggil semula, di mana dalam training ni akan terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, bahagian pertama untuk non-competitive live training ni, diorang akan menjalani simulated critical incident, di mana dalam session ni terbahagi kepada 4, di mana setiap satunya akan dilaksanakan selama 10 hingga 20 minit. Okey, di mana dalam simulasi ni diorang akan didedahkan dengan video clip di mana tackle yang boleh menyebabkan perkara-perkara yang fall. Okey, diorang akan didedahkan dengan banyak video clip. So 4 session, setiap session 20 minit. So korang boleh bayang sendirilah berapa banyak video yang diorang kena tengok nanti. Okey, contoh video clip ataupun short video clip yang diorang akan tengok sepanjang 4 session yang terbahagi kepada 20 minit ni, di mana perlawanan yang mungkin melibatkan satu situasi player ni sedang membuat serangan tetapi di tackle. Kemudian apabila di tackle tak ada fall apa, player pihak lawan tu membuat counter attack. Ini salah satu corak permainan atau corak permainan yang diorang akan tengok kebanyakannya dalam session ni. Okey, nak jadi referee yang di-qualified, okey, yang disahkan, yang mendapat taraf dari FIFA ni bukannya senang. Sampai macam ni dia punya kursus tu dia bagi. Hai. Okey, yang kedua, okey, bahagian kedua dalam non-competitive live training ni pula. Okey, yang kedua, yang tadi pertama kan, yang kedua ni juga terbahagi kepada 4 session. Okey, di mana setiap session ni
akan dijalankan selama 20 hingga 40 minit. Okey, untuk bahagian kedua ni dia lebih kurang sama macam bahagian yang first tadi itu, tetapi dia punya duration tu lebih lama 20 hingga 40 minit. Dan cabaran yang dia ada dalam video ataupun video klip yang diorang akan tengok tu lebih mencabar. Okey, lebih lama. So lebih mencabar diorang punya otak ni untuk mengkerah lagi identify manakah perlawanan-perlawanan ataupun match yang betul-betul ada masalah, ada problem. Okey, last kali dalam non-competitive live training ni, setiap daripada mereka ni, pegawai-pegawai ni iaitu referee, VAR, video assistant referee, AVR, assistant video, assistant referee dan juga replay operator, diorang akan menjalani satu perlawanan sebenar selama 90 minit. Okey, perlawanan sebenar, bukan yang video dah. Ini perlawanan sebenar yang diorang perlu mengadili, yang diorang perlu gunakan VR masa ni. Okey, so perlawanan jenis apa ataupun perlawanan apa yang diorang perlu adili ni? Okey, perlawanan-perlawanan yang diorang akan adili ni adalah perlawanan-perlawanan persahabatan ataupun perlawanan-perlawanan pasukan muda, mana-mana kelab je lah kan, yang diorang kena adili. Friendly match, diorang masih lagi dalam kursus tapi diorang dah ada, diorang perlu mengadili perlawanan sebenar. Tetapi perlawanan sebenar tu hanyalah perlawanan persahabatan ataupun perlawanan-perlawanan pasukan ataupun kelab-kelab muda. Okey, so untuk last session ni diorang hanya perlu mengadili perlawanan sebanyak satu perlawanan saja. Satu perlawanan selama 90 minit, paling-paling kurang 80 minit pun diterima oleh FIFA, tetapi maksimum 90 minit full match. Okey, di mana untuk final test ni diorang akan diuji segala-galanya lah. So sekiranya pengadil-pengadil ni, referee, VR, video assistant referee, AVR, assistant video assistant referee dan juga replay operator RO ni berjaya menjalani kursus ini, FIFA sendiri berpuas hati dengan segala keputusan dan juga pencapaian diorang, mungkin diorang akan diberikan kelayakan sertifikat untuk mengadili perlawanan menggunakan teknologi VAR. Cuma referee kat Malaysia ni kita dah ada ramai referee yang pun dah dapat referee punya title dan juga assistant referee pun dah ada. Cuma referee untuk VAR ni dekat Malaysia yang setakat aku tahu tak ada lagi. So sekiranya referee dekat Malaysia ni nak jadi referee untuk VAR, video operating room ataupun VAR punya referee ni, diorang kena menjalani kursus ini dahulu. Kalau diorang dah menjalani kursus ni selesai, baru diorang dapat title referee yang boleh menguruskan VAR. Mungkin kalau dekat Stadium Ustaz Ibrahim nanti akan menggunakan VAR, sekiranya betul main di Stadium Ustaz Ibrahim dan menggunakan VAR, for sure referee yang akan mengadili nanti bukan referee Malaysia, tapi referee yang diturunkan oleh AFC sendiri, yang mempunyai kelayakan dan juga sertifikat daripada FIFA untuk menguruskan VAR. So kalau nak pasang VAR dekat Liga Malaysia ni mungkin lambat lagi lah, tak tahu dah tahun bila kan. Cuma JDT bertuah dapat guna VAR sebab layak ke ACL pusingan kalah mati ni. So thank you so much, itu saja. Assalamualaikum.